Assalamualaikum semua. Dalam video ini kita nak belajar subtopik 7.2 iaitu ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Jadi kita dah belajar simbol ketaksamaan. Okey. Maksudnya apa yang ini? Maksudnya adalah lebih besar daripada atau sama dengan. Ayat lain adalah sekurang-kurangnya ataupun tidak kurang daripada ataupun nilai minimum. Jadi contoh ayat yang boleh kita gunakan adalah harga buku Y sekurang-kurangnya RM10. Ini tanda dia. Ataupun harga buku Y tidak kurang daripada 10. Ataupun harga minimum buku Y ialah RM10. Ini maksud simbol ketaksamaan ini. Okey. Jadi ketaksamaan linear ialah Y lebih besar atau sama dengan 10. Itu maksud dia. Okey, yang ini pula makna dia adalah kurang daripada atau sama dengan ataupun selebih-lebihnya ataupun tidak lebih daripada ataupun nilai maksimum. Okey, contoh penggunaan ayat harga buku Y selebih-lebihnya RM10 ataupun harga buku Y tidak lebih daripada RM10 ataupun harga maksimum buku Y ialah RM10. Jadi ini adalah bermaksud simbol ketaksamaan ini. Okey, jadi ketaksamaan linear kita adalah Y kurang atau sama dengan 10. Ya, awak kena ingat, awak kena faham penggunaan ayat dia. Okay, jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 101, soalan 1 dan 2. Okay, kita teruskan lagi contoh berikutnya. Selesaikan ketaksamaan linear X tolak 3 lebih besar daripada 7. Jadi penyelesaian X tolak 3 lebih besar daripada 7. Jadi langkah berikutnya adalah kita nak biarkan X sorang-sorang di sebelah kiri. Negatif 3 kita tak nak, kita campak ke kanan. Negatif pindah ke kanan dia jadi positif kan. Jadi 7 tambah 3 kita dapat 10. X lebih besar daripada 10. Mudah saja Okey, jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 102, soalan 3A dan B. Okey, contoh berikutnya. Selesaikan ketaksamaan linear berikut. Okay, kita ada yang pertama, 2x lebih besar atau sama dengan 60. Okay, macam mana nak buat ya? Okay, matlamat kita ialah kita nak jadikan 1x. Okay, kita tak nak 2 ni. Jadi, kita dah belajar. 2x ni bermaksud 2 darab x kan? Jadi, kalau darab, bila kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi kan. Jadi 2 kita pindah ke kanan dia akan jadi bahagi. 60 bahagi 2 kita dapat 30. Maka jawapan kita adalah X lebih besar atau sama dengan 30. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua, kita ada negatif 2X lebih besar atau sama dengan 60. Okey, seperti tadi kita tak nak 2 ni. Kita nak jadikan dia 1X saja. Jadi nak buat apa? Maka 2 ni kita akan pindah ke kanan, kita akan jadi bahagi. Kenapa jadi bahagi? Sebab operasi ni sini adalah darab kan, 2 darab X. Jadi bila pindah ke kanan jadi bahagi. Awak kena ingat tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Jadi sekarang dia darab, dia jadi bahagi. Maka 60 bahagi 2 kita dapat 30. Jadi kalau awak perhatikan, ini adalah negatif X. Jawapan akhir kita tak nak negatif, kita nak jadikan dia positif. Jadi macam mana nak buat? Negatif ni kita bagi dekat sebelah. Kita pindahkan dekat 30 ni. Bermaksud kita dapat X negatif 30. Jadi apa yang perlu awak ingat adalah apabila negatif ni, negatif dekat X ni kita pindahkan ke sebelah, tanda dia mesti terbalik. Kena ingat tu. Okay, asal dia macam ni kan. Negatif X lebih besar daripada 30. Kalau awak tinggalkan jawapan macam ni, ini dikira tak selesai lagi. Jawapan akhir X ni mesti positif. Jadi caranya ialah negatif kita bagi dekat 30. Bila kita bagi dekat 30, tanda dia mesti terbalik. Kena ingat tu. Pelajar selalu tersilap dekat sini. Hati-hati Okey. Kita lihat pula contoh ketiga. Kita ada 2x lebih besar atau sama dengan negatif 60.
Seperti tadi, kita tak nak 2 ni. Jadi tak nak 2, kita bagi dekat sebelah, kita kena bahagi kan. Jadi negatif 60 bahagi 2, kita dapat negatif 30. Sekarang X tu dah memang positif. Okey, ini sajalah jawapan dia. X lebih besar daripada negatif 30. Okey, kita lihat pula contoh keempat. Negatif 2X lebih besar atau sama dengan negatif 60. Okey. Apa yang perlu kita buat adalah, awak perhatikan, di sebelah kiri ada negatif, di sebelah kanan pun ada negatif kan? Jadi, okey. Kalau di sebelah kiri dan kanan ada negatif, kita boleh potong. Kita boleh potong kan? Kita boleh potong dia jadi positif. Tapi awak perlu ingat, maksudnya bila kita potong, tanda dia dah terbalik. Tandanya asalnya lebih besar daripada, bila negatif ni kita potong, kita jadi kurang atau sama daripada. Potong di sini bermaksud, selain daripada potong, maksudnya kita boleh bagi negatif tu dekat sini kan. Macam tadi kan, negatif ni kita pindahkan ke sini, tanda dia terbalik. Sama juga ya. Negatif ni kita pindahkan ke sini, negatif-negatif dia jadi apa? Negatif-negatif dia jadi positif kan. Jadi bila negatif tu kita pindahkan ke kanan, tanda dia mesti terbalik. Ataupun kita guna kaedah potong, kita potong negatif kiri, negatif kanan kita potong, jangan lupa terbalikkan tanda ni. Okey. Kemudian, kita tak nak 2 kan? Kita tak nak 2, nak buat apa? Kita bahagikan kat sini. Jadi, 60 bagi 2, kita dapat 30. Maka jawapan kita adalah X kurang atau sama dengan 30. Okey, faham ya? Jadi, saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 102, soalan 3C dan D. Okey, kita teruskan lagi ya. Selesaikan ketersamaan linear berikut. Okey. Contoh 1, kita ada X per 4 kurang daripada 8. Sekarang kita tak nak 4. 4 ni bahagi kan? Jadi kalau tak nak, kita pindah ke sana. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi darab. Bahagi jadi darab. Bermaksud 8 darab 4 dapat 32. Maka jawapan kita adalah X kurang daripada 32. Kita lihat contoh kedua. Katakan negatif X per 4 kurang daripada 8. Macam tadi kita tak nak 4 ni. Tak nak 4, kita pindah ke kanan, dia jadi apa? Dia jadi darab. Bermaksud negatif X kurang daripada 32. Ingat tak? Jawapan akhir, X tak boleh negatif kan? Jadi negatif ni kita akan bagi dekat 32. Bila kita bagi dekat 32, tanda dia mesti terbalik. Ingat ya, tanda dia mesti terbalik. Bermaksud X lebih besar daripada negatif 32. Ya, hati-hati dekat sini ya. Okey, kita lihat contoh ketiga. Kita ada X per 4 kurang daripada negatif 8. Seperti tadi, 4 ni tak nak, kita campak ke sebelah sana, dia jadi darab. Maka X kurang daripada negatif 32. Inilah jawapan dia. Ya, sebab X ni dah memang positif. Contoh keempat ya. Baik. Seperti tadi kan. Kalau kiri dan kanan ada negatif, kita nak buat apa? Kita boleh potong kan? Bila kita potong, tanda dia mesti terbalik. Jangan lupa tu. Tanda dia mesti terbalik. Sebabnya, tolak tu sebenarnya kita bagi dekat sebelah. Kita bagi dekat sebelah kan. Tolak-tolak, dia jadi tambah. Bila tolak tu pindah ke sebelah, tanda dia mesti terbalik. Kena ingat tu ya. Kemudian 4 tu seperti biasa, kita akan campak ke sebelah kanan, dia jadi darab. Dia akan dapat X lebih besar daripada 32. Faham ya? Jadi, sila buat latihan di dalam buku kerja, buku surat 102, soalan 3, E dan juga F. Okey, kita teruskan lagi ya. Selesaikan ketaksamaan linear yang berikut. Okey, soalan nombor 1, kita ada 5 tolak 4X kurang atau sama dengan 21. Baik. Apabila melibatkan soalan yang ini ya, langkah pertama adalah kita kena biarkan 4X di sebelah kiri. Kita kena biarkan X di sebelah kiri. Nombor yang tak ada X, kita pindahkan ke sebelah kanan. Maksudnya 5 ni tak ada X kan? Jadi kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi tolak. Kenapa dia akan jadi tolak? Sebab 5 ni positif kan? Positif, pindah ke kanan, dia akan jadi tolak. Nampak? Kita kena biarkan yang ada X di sebelah kiri dahulu. Yang tak ada X, semua kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 21 tolak 5, awak tekan kalkulator, awak dapat 16. Okey. Kemudian matlamat kita nak dapatkan 1X saja. Kita tak nak 4.
Jadi langkah berikutnya kita kena hilangkan 4 macam mana? Ya, kita kena bahagi kan. 4 pindah ke sana, kita akan dapat bahagi. Jadi 16 bahagi 4, kita dapat 4. Dan awak kena ingat, jawapan akhir, X tak boleh negatif. Jadi negatif ni kita bagi dekat sebelah. Bila kita bagi dekat sebelah, apa yang akan berlaku? Tanda ketaksamaan ni akan berubah. Dia akan jadi X lebih besar atau sama dengan negatif 4. Ya? Baik, kita lihat pula contoh yang kedua. Kita ada X per 3 tambah 2 lebih besar daripada negatif 4. Jadi, apakah langkah pertama yang kita nak buat? Langkah pertama adalah kita kena biarkan X di sebelah kiri. Kemudian nombor yang tak ada X ni kita pindahkan ke sebelah kanan. Bermaksud positif 2 kita akan campakkan ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Positif pindah kanan dia akan jadi tolak kan. Jadi negatif 4 tolak 2 jadi apa? Dapat negatif 6. Sekarang 3 ni kita tak nak. 3 ni tak nak, kita pindah ke sana jadi apa? Dia akan jadi darab kan. Jadi X lebih besar atau lebih besar daripada negatif 6 darab 3. Negatif 6 darab 3 berapa? Dapat negatif 18. Maka jawapan kita adalah X lebih besar daripada negatif 18. Ya. Okey, sila buat latihan di dalam buku kerja. Buku surat 102, soalan 3G dan juga H. Okey, soalan contoh berikutnya, selesaikan ketaksamaan linear serentak. Okey, sekarang ada 2 ketaksamaan linear. Macam mana kita nak buat? Okey. Kita buat yang pertama dahulu, 2x kurang atau sama dengan 8 kan? Lepas tu nak buat apa? Kita tak nak 2 kan? Kita tak nak 2, nak buat apa? Kita pindahkan, kita campakkan ke 8, dia akan jadi bahagi. 8 bahagi 2 dapat 4. Jadi kita dapat x kurang atau sama dengan 4. Kemudian kita buat yang kedua pula, 3x lebih besar atau sama dengan 6. Kita tak nak apa di sini? Kita tak nak 3 kan? 3 ni kita campak ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi, bermaksud 6 bahagi 3 kita dapat 2. Maka kita dapat x lebih besar atau sama dengan 2. Baik, adakah ini jawapan dia? Bukan ya, tak selesai lagi. Kita ada 2 jawapan, tak selesai lagi ya. Jadi langkah berikutnya kita nak buat apa? Bila kita dapat jawapan yang macam ni, langkah berikutnya adalah kita kena bina satu garis nombor. Ya, kita buat satu garisan di mana nilai di sini kita ada nilainya adalah 2 dan juga 4. Jadi 2 kita tulis di sini, 4 di sini. Mesti nombor kecil di sebelah kiri, nombor lebih besar di sebelah kanan. Ya. Kemudian kita kena tandakan di manakah kawasan bagi X kurang daripada 4. Di manakah anak panah dia? Okey. Jadi, kita buat satu bulatan hitam. Anak panah dia ke kiri. Kenapa bulatan hitam? Sebab simbol dia apa? Simbol dia adalah kurang daripada atau sama kan? Ada sama dengan bermaksud dia termasuk. Jadi, kita kena hitamkan bulatan ini. Dan anak panah dia ke kiri sebab apa? Sebab dia kurang daripada kan? Okay, jadi ini adalah kawasan anak panah dia. Manakala untuk yang ini pula, kita bulatkan hitam di atas 2. Kenapa kita hitamkan? Sebab dia ada sama dengan dekat bawah ni kan. Kemudian dia lebih besar daripada, bermaksud anak panah dia ke kanan. Ya, kita dah belajar kan. Baik, jadi kita ada 2 kawasan. Awak lihat ya. Anak panah atas dengan anak panah di bawah. Di manakah kawasan yang bertindih? Dua kawasan yang bertindih bagi 2 anak panah ini. Jadi kawasan dia adalah yang ini. Kan? Dia bertindih, kemudian kita lorehkan. Okey, ini adalah kawasan pertindihan antara 2 anak panah ini. Okey, bermaksud nilai kawasan yang berloreh ini adalah antara 2 sehingga 4. Jadi nilai X terletak di kawasan yang berloreh ini. X terletak antara 2 dengan 4 kan. X tak boleh kurang daripada 2 dan juga X tak boleh lebih daripada 4. Hanya di dalam kawasan yang berloreh saja. Jadi apakah simbol ketaksamaan yang kita nak tulis di sini, yang kita nak buat di sini? Okay, caranya awak tengok yang di sini dahulu. Yang di sini X tu kurang atau sama daripada dengan 4 kan? X tu tak boleh lebih daripada 4 kan?
Jadi simbol ketaksamaan yang kita boleh buat adalah yang ini. Sebabnya adalah X kurang atau sama dengan 4. Dia bukannya lebih besar daripada 4. Jadi inilah simbol dia kan. Okey, yang ini pula. Baik. Yang ini dia tetap sama saja. Dia tetap simbol dia kurang daripada. Oleh kerana dia hitam, awak kena buat satu garisan. Okey. Jadi di sini adalah kurang daripada. Awak tak boleh jadikan dia lebih besar daripada. Sebab tak logik lah 2 lebih besar daripada 4 kan? Tak logik kan? Jadi tak logik. Jadi simbol di sini dia mesti kurang daripada. Kemudian awak lihat kalau dia hitam, kita buat satu garisan. Okey. Jadi inilah kawasan yang berlorek. Maka penyelesaian kita ialah X terletak antara 2 sehingga 4 ataupun 2 kurang atau sama daripada X dan kurang atau sama dengan 4. Okey, itu maksud dia. Okey. Contoh berikutnya, kita ada X tambah 2 lebih besar daripada 5 dan X tolak 5 kurang atau sama daripada dengan 10. Okay, macam mana nak buat? Kita buat satu dahulu. X tambah 2 lebih besar daripada 5. Lepas tu nak buat apa? Kita campakkan positif 2 ke sebelah kanan kan? Positif 2 pindah ke kanan dia akan jadi tolak 2. Maka 5 tolak 2 kita dapat 3. X lebih besar daripada 3. Okay, yang ini X tolak 5 kurang atau sama dengan 10. Negatif 5 kita pindahkan ke kanan dia akan jadi tambah 5. Maka 10 tambah 5 kita dapat 15. Jadi kita dapat ketaksamaan kita X kurang atau sama dengan 15. Ingat ini bukan jawapan akhir ya. Kalau ada 2 ketaksamaan macam ni, kita kena bina garis nombor. Kita buat 2 garisan ya. Di mana di sini adalah nombor yang lebih kecil iaitu 3 dan di sini adalah nombor yang lebih besar iaitu 15. Kemudian kita tandakan di manakah anak panah bagi X lebih besar daripada 3. Jadi kita buat satu bulatan di atas 3, anak panah dia ke kanan sebab dia lebih besar daripada 3. Okey, bulatan yang kita buat tu adalah kita tak perlu lorekkan kerana tiada garisan di bawah ini. Kalau ada garisan maksudnya sama, kita kena hitamkan. Kalau dia tak ada garisan kat bawah, bermaksud dia tidak termasuk 3. Jadi kita kena putihkan. Okey, yang ini pula bulatannya adalah di atas 15 dan kita perlu hitamkan sebab ada tanda garisan ini kan. Ini bermaksud dia sama dengan termasuk. Dan anak panahnya ke kiri sebab dia ke kiri ni kan. Okey, ke kiri. Dan langkah berikutnya kita kena kenal pasti di manakah kawasan yang bertindih. Jadi kita buat 2 garisan. Kawasan yang bertindih adalah ini kan. 2 anak panah ni bertindih di sini. Jadi kawasan yang berlorek adalah 3 sehingga 5 kan. X di tengah-tengah. Jadi apakah simbol ketaksamaan yang kita nak buat di sini? Okay, kita lihat yang 15 ni dahulu. Dia ke sana kan. Anak panah dia ke sana, inilah kan. Jadi kita boleh buat kurang atau sama dengan 15. Baik. Di sini dia mesti kurang, wajib kurang. Wajib kurang ya. Kemudian perlu tak kita buat satu garisan? Kita lihat di sini. Di sini putih bermaksud tak buat garisan. Jadi inilah jawapan dia ya. Tanda di sini dia tak boleh jadi ini salah. Salah, ingat ya, ini salah. Dia mesti kurang ya. Jadi inilah jawapan kita. Maka penyelesaian adalah 3 kurang daripada X kurang daripada atau sama dengan 15 ataupun X adalah lebih besar daripada 3 kurang atau sama dengan 15. Itu jawapan kita. Saya harap faham ya. Okey, contoh berikutnya kita ada kesamaan linear ini, ketaksamaan linear ya. Baik, kita buat satu-satu macam tadi ya. Baik, sekarang kita ada 6X tambah 3 lebih besar daripada 4X tolak 7. Kalau perhatikan di sebelah kiri ada X, di sebelah kanan pun ada X kan. Jadi kita kumpulkan yang ada X di sebelah kiri, yang tak ada X di sebelah kanan. Okay, maksudnya 4X ni kita pindahkan ke kiri, positif 3 kita pindahkan ke kanan. Jadi 4X pindah ke kiri jadi negatif kan, tolak kan, sebab dia positif. Positif 4X pindah ke kiri jadi tolak. Positif 3 pindah ke kanan jadi tolak. Jadi kita selesaikanlah.
6x tolak 4x kita dapat 2x. Tolak 7 tolak 3 kita dapat tolak 10. Sekarang kita tak nak 2, kita nak 1x. 2 ni nak buat apa? Kita campakkan ke kanan, dia jadi bahagi. Negatif 10 bahagi 2 dapat negatif 5. Jadi ini ketaksamaan linear yang pertama. Kita buat pula yang kedua. Okey, kita nak buat apa dulu? Kita nak pindahkan apa dulu? Kita pindahkan nombor yang tak ada x dahulu. 1 ni kita pindahkan ke kanan, dia akan jadi tolak. Jadi 5 tolak 1 kita dapat 4. Kemudian 2 ni tak nak kan? 2 ni tak nak, kita pindah ke sana, kita jadi darab. Sebab bahagi, pindah ke kanan, dia jadi darab, kita dapat 8. X lebih besar daripada 8. Dan jangan lupa, ini bukan jawapan akhir kita. Bila kita nak jawab soalan yang macam ni, kita kena bina garis nombor. Di mana nombor yang kecil di sebelah kiri, iaitu negatif 5. Nombor yang besar di sebelah kanan, iaitu 8. Kemudian kita buatlah anak panah kita. Di manakah kawasan X lebih besar daripada negatif 5? Okay, kita buat satu bulatan di atas negatif 5. Anak panah dia ke kanan sebab dia lebih besar kan. Oleh kerana tiada garisan di bawah ini, maka kita tak perlu lorek. Kita putih sahaja. Bulatan ni kita putihkan sahaja. Kita tak perlu lorek. Okay, yang ini pula. X lebih besar daripada 8. Bermaksud kita buat satu bulatan di atas 8 dan anak panah dia lebih besar. Anak panah dia ke kanan dan tak perlu lorekkan sebab tak ada tanda sama dengan dekat bawah ni kan. Baik, kemudian seperti tadi kita kena cari di manakah kawasan bagi dua anak panah ini bertindih. Di manakah dua anak panah ini bertindih? Okey, di sini kan. Di sini. Di sini adalah kawasan bagi kedua anak panah ini bertindih. Maka okey, kawasan bagi X adalah yang ini. Dia lebih besar daripada 8. X lebih besar daripada 8. Sebabnya adalah kawasan inilah bagi dua anak panah ini bertindih. Maka penyelesaian kita adalah X lebih besar daripada 8. Faham ya? Okay, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 103 soalan 4 dan juga muka surat 104 dan 105. Okey, video kita dah tamat. Saya harap awak faham ya. Sekian, terima kasih.